Ya Allah. Kan semalam kita belajar satu kelas 5K Press Talk. Tanya dia bercakap Ustaz Haji jauh tu datang daripada apa? Darul kan? Terbang ke Tenera Hotel Bangi, masya-Allah. Selesa sangat. Hotel ni cantik. Saya tidur dekat sini selesa sangat. So lain dekat sini pun okey. Alhamdulillah kan. InsyaAllah. So apa perasaan Ustaz Haji bila semalam satu kelas dengan kami kan, leader-leader yang luar biasa, masya-Allah, tabarakallah. Dan saya tengok macam masa selepas berbuka puasa pun Ustaz Haji senyum je. Kenapa yang senyum tu sampai ke telinga? Boleh share sikit? Adik-adik yang lain nak dengar ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang hebatnya kelas ngaji kan. Ada kalanya tengok kita senyum, ada kalanya tengok kita nangis kan. Itulah jadi kata suka duka tu dikongsikan bersama. Okay, jadi semalam saya sangat bersyukurlah kerana saya sebenarnya mencari peluang untuk melayakkan diri saya untuk menghadiri 5K Press Talk macam tu. Okay, jadi sebenarnya kalau nak ikutkan last month, sebenarnya saya tak dapat nak buat 5K WP. Saya tak dapat nak buat 5K WP, sikit lagi nak capai tapi saya tak achieve. Saya tak achieve 5K WP. Namun bila keluar memo kata 2000 volume point kan sebelum 24 hari bulan tu, alhamdulillah lah pada masa tu pun kita pun dah kata dah cukup WP. Jadi saya dengan cepat-cepat terus register pada masa tu. Pada masa tu tak tanya pun Ustaz Fuad kan, dia nak pergi ke tak nak pergi, itu dah jadi nombor 2 dah sekarang. Kalau dia nak pergi, rezeki saya itu pun bergantung kepada dia punya masa lah, sebab jadual dia, sebab Ramadan ni memang tambah-tambah lagi 10 akhir Ramadan ni memang jadual tu sangat padat, tambah-tambah lagi dia bawa anak bujang tu kan, pusing negeri kan. Jadi semalam saya sangat bersyukur sebab saya bawa anak saya Ansyah Radiah tu pergi masuk dewan. Dan yang bestnya saya kata macam ni pun tadi, aku nak suruh adik share lah dekat kelas ngaji apa yang dia dapat dekat training kan. Sebab memang dalam pukul 2 tu kan kita kadang-kadang macam biasa kita nak rehat dalam Ramadan. Saya semalam ada juga macam terlayang sekejap. Terlayang sekejap. Macam terlayang, macam lelap tidur. Macam terlayang sekejap. Tapi dia sepanjang event tu, dia tak tidur. Dia dengar semua apa yang dikongsikan panel-panel tu. Okey. Tak apa, pasal Ansyah Radiah tu kejap lagi. Jadi semalam apa yang saya dapat sebenarnya kan, bila berada dekat sana, memang betul-betul semua yang datang tu PT semua kot. Kan? Fatin Najwa, Coach Has, Abah Nasir, siapa lagi? Maksud tentunya, dan semua PT dan dia orang sharing kat situ. Jadi saya saya cuma nak share ni pandangan saya yang level world team berhadapan dengan situasi leader yang kata nama PT kan, presiden team, kita wah hebat dia, walaupun PT sebenarnya banyak berlatar belakang, banyak background lah kan, macam Maksud suri rumah, ada PT tu memang daripada orang yang ada education yang tinggi kan. Jadi sebenarnya benda tu dia akan touch dengan kita, setiap PT tu dia touch hati kita dengan cara yang sangat berbeza. Macam saya lihat semalam panel-panel daripada 1 panel sampai 6 panel kat Maksud semalam. 6 panel. Maksud, Ustaz Man, Kimira, siapa lagi? Yati Nazli. Masing-masing Ustaz Azman masing-masing berkongsi cara masing-masing berdasarkan kehidupan masing-masing. Dan saya bila tengok PT biasa je pun sebenarnya, tapi yang betul-betul jentik, maksudnya dia cakap kita dapat rasakan yang mana dia bercakap melalui kata daripada hati dia. Ada tu just biasa-biasa je macam tu, just orang suruh sharing je kan, kita dapat rasakan benda tu sebab kita decide nak pergi. Dan saya yakin sangat semalam program semalam memang ramai pun yang layak, yang 2000 WP maksud kan.
Dan Ya. 2014 saya yakin sangat ramai yang dah pun cukup 2000 WP. Tapi ramai juga yang tak melayakkan diri masuk ke 5K Presto. Jadi saya nampak semalam yang betul-betul saya rasa terkesan. Ini bukan sebab maksud as a kata leader kelas ngaji ke, bukan. Tapi saya memang nampak persediaan maksud untuk berkongsi. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin sebelum ni kita dengar dalam kelas ngaji maksud cakap macam tu je. Maksud suri rumah tangga, sekolah tak tinggi, gayat, bla 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 kan. Jadi kita kata, biasa je tu. Tapi bila digandingkan dengan orang yang memang layak ke honest kan. Jadi bila maksud share dengan persediaan dia nak, walaupun orang tak ramai pun. Tak sampai pun 200 peserta semalam yang datang. Dan di kalangan PT, semua ada PT orang yang hebat. Tapi nak cakapnya persediaan maksud nak share dengan kami tu kan, Masya Allah. Dia kata, saya secara peribadi, mungkin orang lain mungkin terkesan dengan sharing yang lain kan. Tapi saya sangat terkesan dengan maksud lah sebenarnya. Bukan terkesan dengan kehidupan maksud, bukan. Tapi saya terkesan dengan penyampaian maksud. Bagaimana nak jentik maknanya kita memang kena letak dalam goal, kita kena pergi honest. Jadi maksud bawa cerita tu daripada maksud yang macam mana jadi maksud yang hari ni macam tu. Jadi cerita tu maksud saya pun tak tahu macam tu. Itulah yang saya apa. Betul dah Lindah kan. Semalam pun saya bila pergi sana, sebelum ni kita macam adik-adik kelas ngaji ni kita jumpa secara online macam tu je kan. Dah kita rasa mesra. Pergi sana dapat jumpa, ya Allah, rasa macam tak tak terkata, speechless. Sampai Aisyah dia cakap, Umi, kenapa Umi macam ni Kenapa Umi macam ni? Mungkin dia tengok kita, karakter kita dekat rumah macam ni kan. Pergi sana tu kan orang tegur, kita pun senang nak bergambar dengan orang. Malah dia pula yang menyokong. Umi, kalau nak bergambar macam ni, ambil gambar macam ni. Umi, dia banyak yang ajar saya lah. Lepas tu, bila masuk pasal Aisyah Radiah ni, sebenarnya Aisyah Radiah ni saya memang bawa semalam bagi anak lah kan. Dah ada anak kan. Dah ada anak, kena bagi-bagi anak lah bila dalam bekerja ni. Ustaz Fuad, dia bawa apa? InsyaAllah Khalid, saya pun doakan Khalid juga. Satu hari nanti on stage, tak sangka jumpa Khalid di mana-mana. Jadi macam semalam saya jumpa semua orang di mana-mana semalam. Jumpa Linda, Kak Iyad, Azrin, Mia pun ada semalam, semua ada. Jadi semalam bawa Aisyah, memang Ustaz Fuad dia kena bawa Ahmad. Kan, dia kena bawa Ahmad, saya pula kena bawa Aisyah Radiah. Aisyah Radiah ni, Aisyah ni saya tanya, Dik, Umi ada training dekat Tenera, dekat Bangi. Adik nak ikut tak? Dia tak cakap banyak. Tapi Dik mungkin makan masa lama sikit lah. Memang kita briefing lah, makan masa lama sikit, mungkin 1 jam ke 2 jam ataupun lebih, kemudian kita pergi iftar. Okey, jadi maknanya dia ready. Bila pergi ready sana, dia kata, ini ke yang selalu Umi cakap? Apa? Umi kan selalu cakap, doakan Umi dengan Walid jadi presiden tim. Jadi bila nampak, adik ni lah presiden. Umi biasa je pun. Sebelum ni dia tengok maksud je. Makna maksud presiden tim kan. Jadi semalam tunjuk Coach Fatih Najwa. Adik, Coach Fatih Najwa tu pun presiden tim, Dik. Coach Hasbi yang depan tu pun dia presiden tim juga. Yang meja depan tu, Dik, dua-dua tu semua sikit lagi ujung tahun ni ke ataupun 18-19 ni diorang jadi presiden tim dah. Dia macam teruja. Masuk je dia cakap, Umi, mana Mak Yang? Dia cakap macam arahan tau dengan saya. Mana Mak Yang? Dia nak jumpa Mak Yang. Ya Allah, ya Tuhanku, anak aku. Lepas tu, yelah, dia bila dia nak tu, benda takkan dapat lah. Jadi semalam, dapatlah dia bergambar dengan Mak Yang, dapatlah dia pegang, apa tu, Mak Yus saya maksud. Yang Mak Yus kan, dia dapat pegang Mak Yus. Mak Yang pun tanya dia, Aisyah Radiah nak tak benda ni? Nak, dia kata. Nak. Lepas tu semalam teman dah habis program, dah habis buka puasa semalam. Sebenarnya
Aisyah ni pun dia punya kekuatan dia, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Apa yang dia nak tu kadang-kadang dia duk jangka. Adik nak iPhone, adik nak Alphard, adik nak kereta mewah, adik nak rumah besar, adik nak macam-macam dia nak. Tapi sebenarnya saya duk perhatikan sebenarnya apa sahaja yang dia nak, dia memang dapat. Dapat tengok. Macam semalam, adik nak kereta besar, dia sempat naik Mini Cooper Mak Yang. Dia sempat nak Mini Cooper Mak Yang. Kemudian dan sebenarnya pula saya tumpan Nora semalam. Kemudian Nora dia ada barang Mak Yang dengan Nora. Jadi Nora terpaksa pergi ke rumah Mak Yang untuk pas barang tu dekat rumah Mak Yang. Jadi ialah masuk rumah country high kan. Rumah yang macam mana. Jadi dia teruja sangat-sangat tak sampai tak boleh nak cakap. Dia tengok wah rumah besarnya. Kemudian masuk rumah Mak Yang, kemudian masuk dalam rumah Mak Yang, dia tengok pejabat Mak Yang, dia tengok kapet yang Herbalife. Semua rumah ni Herbalife lah Umi. Kapet pun ada logo Herbalife. Dia pula minta ambil gambar Umi, ambil gambar Umi adik dekat kolam. Dia ambil gambar adik dekat kereta Mak Yang bersusun tu. Dia punya excited dia tu. Saya pun tak sangka yang dia tu macam tu. Saya tak sangka masa dia ambil gambar semua orang tu. Dia kata, sudahlah anak aku ni. Dia kan tak payah nak bercakap. Macam mana nak cakap 1, 2, 3. Orang duk push ni. Suara-suara kan. Rupanya pandai pula dia. 1, 2, 3 cakap kan. Lepas tu, okey dah masuk dalam rumah Mak Yang tu. Jadi hari ni pula nak jadikan cerita. Dia balik semalam dia terus cerita dengan Walid dia. Adik, Umi gambar ni paling mahal. Bagi tahu Walid dengan Nalung, adik dah jumpa Mak Yang dan adik dah pergi rumah Mak Yang. Dia cakap ni. Tapi dia tak kenal pun sama Mak Yang. Dia saya tanya, Mak Yang ni Umi, dia punya jawatan dia dalam Herbalife ni apa? Jawatan dalam Herbalife Mak Yang ni apa? Kalau Mak Su Umi cakap dia ada eksekutif tu, presiden tim. Kalau Mak Yang ni apa jawatan dia? Saya pula tak ingat kan. Tu dahsyat saya. Kita pergi Google cari. Okay, Mak Yang ni dia 20K, 20K senior executive president. Oh, dia maknanya dia lebih tinggi daripada Mak Su. Betul, lebih tinggi daripada Mak Su. Mak Su boleh tak capai 20K senior executive ni? Mak Su akan dapat. Sikit lagi adik Mak Su ni nak dapat. Adik doakan Mak Su cepat-cepat dapat 20K president team ni. Dia macam tu dia bercakap dengan saya. Kemudian nak jadikan cerita pula hari ni, dia masih tak habis lagi, tak boleh move on lagi yang dia pergi rumah Mak Yang semua sekali ni. Nak jadikan cerita pula. Semalam, beg Mak Yang dengan Aisyah sama. Beg Herbalife tu, dia ambil beg Herbalife tu, Aisyah dia isi barang-barang dia lah, barang make up dia lah, terus semayang dia lah. Beg yang vacation tu kan, beg yang vacation tu. Rupanya Mak Yang pun bawa beg yang sama juga. Nak dijadikan cerita, dah sampai rumah Mak Yang, dah balik pun dari Wydad, beg tu bertukar. Beg yang Nora bagi tu, beg Aisyah Radiah. Aduh, ya Allah. Beg yang Aisyah bagi tu, yang Aisyah punya duduk dekat rumah Mak Yang, beg Mak Yang ada kat Darul Wydad sekarang ni. Jadi nak tak nak hari ni dia kena pergi lagi sekali rumah Mak Yang. Dia nak kena pergi, adik kena hantar ni. Dia tak cakap banyak, adik kena hantar beg Mak Yang ni. Jadi dia dah ready dah nak pergi hantar beg Mak Yang tu pagi ni. Allah Akbar. Jadi sebenarnya okey, kepada sahabat-sahabat semua, ini saya cakap bagi pihak saya lah. Memang kadang-kadang kita ada kalanya kita rasa kurang semangat. Seperti yang saya cerita minggu lepas kan, perasaan saya, kita kurang semangat. Sebenarnya yang boleh menaikkan semangat kita ialah event. Yang boleh menaikkan semangat kita adalah event. Kalau ada event, contohnya macam kelas ngaji ke, dan kejap lagi OBC, CTD dan sebagainya, itu pun event juga. Di saat kita tak semangat, kita sebenarnya kita tak nak pun pergi. Tak nak lah qualified, tak nak lah pergi, tak nak klik link lah. Itu yang datang, biawak yang datang kepada kita. Tapi di saat kita melawan biawak kita tu, kita tekan je link, kita qualifiedkan diri dengan memang dengan izin Allah, memang semangat tu akan datang balik. Tak payah kita nak pergi, macam mana ni, tolonglah akak tak semangat, saya tak semangat kan. Seperti yang saya cerita dulu kan. Jadi yang memberi semangat kepada kita ialah event. Sebab apa, kalau contoh macam offline lagilah semalam dapat jumpa kawan-kawan kelas ngaji,
saya tak terkata lah, memang ramai lah yang saya jumpa kan. Kadang-kadang ada juga yang saya tak kenal nama. Datang-datang je, Yuji, ingat kita lagi tak? Saya kata siapa dia pun buka. Kita lah masa training dulu kita duduk bawah tangga tu. Kak Joya, dia kata. Kak, dulu saya nampak Kak dulu memang dia lain. Dia macam raga tau. Semalam dia pakai tudung labu. Dia kata, Masya Allah Kak, saya tak kenal lah Kak. Dia kata, Akak dah lama dah hijrah. Sejak masuk kelas ngaji, Akak dah hijrah. Ya Allah, saya rasa macam nak menangis. Saya rasa. Memang kakak, saya tak tahu lah kakak tu ada ke tak dalam ni kan. Saya pun tak ingat. Nama dia memang Joya. Dia memang ragat punya orang. Dan semalam sudah saya jumpa tu memang saya tak kenal. Akak lah Joya yang ragat dah buat tangga tu. Dia kata kita sama. Ya Allah Kak, dah 2 tahun dah. Dia kata Akak, Alhamdulillah Akak rasa ni kan. Dia kata itulah. Jadi down lah Kak Siti. Ya Kaknya. Saya pun yang Johor tu. Yang saya pun tak ingat. Dia datang sapa saya semalam. Itu adalah antaranya lah. Tapi momen bila berada dalam kata kelas offline ni, dia sangat luar biasa. Tak dapat saya nak ungkapkan sebab ini mungkin event yang lama dah kita tak ni kan, macam extravaganza ke spektakular ke. Semalam tu lebih kurang macam mini-mini lah. Macam mini-mini. Macam mungkin kelas ngaji kita buat sebelum ni, team building dan sebagainya, ada juga itu ala-ala macam ke arah tu juga. Tapi itu dalam kelompok kata kelas ngaji kan. Tapi bila semalam kita bercampur dengan kawan-kawan kita, tim-tim yang bukan daripada kelas ngaji contohnya kan, orang yang kita tidak kenali. Jadi itulah kita kena sentiasa attach dengan kata event. Saya sebenarnya apa yang saya cakap ni bukan untuk sesiapa pun, tapi sebenarnya untuk diri saya sendiri. Okey, tambah-tambahan lagi, sekarang ni pun kita pun dah berada di 10 akhir Ramadan kan. Jadi peluang keemasan untuk kita lebih contohnya upgrade diri, contohnya sangat-sangat memaknai kehidupan kita. Jadi bermula, kalau yang masih belum lagi, masih belum terlambat sekarang ni. Jangan kita fikir nak fikir malam, nak kejar malam Lailatul Qadar. Tak sempat dah sebab saya tak bermula dan saya bermula lambat. Tidak sebenarnya. Sekarang adalah right time untuk kita kata lebih kepada ni lah, upgrade diri, mencari keredaan Allah. Jadi semoga sebenarnya dalam 10 akhir Ramadan ni, inilah peluang kepada kita untuk doa lebih sikit. Doa lebih sikit apa yang kita nak kan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Mak Su dan seluruh adik-beradik kelas ngaji kerana saya rasa kelayakan saya pergi 5K press talk tu pun salah satu dorongan serta semangat daripada sahabat-sahabat yang berada dalam ni. Kalau saya seorang mungkin tidak. Okay, terima kasih. Yes, energy, lontaran suara Yuji pun buatkan kita wow, bestnya dengar sharing Yuji pagi ni, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Tahniah sekali lagi Maksud ucapkan ya. InsyaAllah kalau ada event macam ni lagi, nanti kita akan duduk satu kelas ya, insyaAllah. Right. Dan jangan lupa whole image untuk kita qualify ke Genting bersama-sama dan qualify Hokkaido bersama-sama ya, InsyaAllah. Okay, so semalam saya perasan ramai juga kan geng-geng kelas ngaji yang qualify. Ustaz Salahuddin pun bersama-sama dengan kita, Masya-Allah. Ustaz Salahuddin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Mak Su? Alhamdulillah sihat. Selesa sangat tidur dekat Hotel Tenera ni kan. Nampak tak? Saya punya latar belakang ni sama je dengan Ustaz Azman. Saya nampak Ustaz Azman dekat bawah tu. Saya dekat atas, dia dekat bawah. Kami dekat sama level kan, Masya-Allah. Kan? Saya bersyukur sangat Mak Su. Saya bersyukur sangat sebab saya punya hajat saya untuk jumpa PT Rudi. Dan PT Ika berjaya semalam. Alhamdulillah. Saya dengan Coach Yani dapat jumpa
dengan PT Ika tu bersembang, ya Allah baiknya lah diorang ni. Dapat jumpa live. Saya boleh minta nasihat lagi. Inilah yang bestnya. First time kan 5K press talk buat secara offline. Biasa sejam setengah. Semalam kita dapat berapa jam masuk semalam. Masya Allah. Bukan seorang je PT yang share. Dengan Millionaire Team Kimira, Yati Nazli, PT Fatin Najwa. Ramai lah Ustaz Azman. Masya Allah. Setiap dari itu akhirnya membayangkan dekat saya, PIN tu akan automatic pergi kalau kita kejar untuk qualify honors. Your leadership level, kemana kita nak pergi, akan pergi dengan automatic bila kita kejar aim, the highest level of training. Sebab tahun depan buat dekat Los Angeles yang masuk. So jadi first time lah saya dengar, begini guys, you honest ni, dia macam ni. Barulah tengok RO saya ni baru 3 angka je ni. Macam mana nak pergi nak pergi 4 angka tu kan. Mulalah terfikir apa benda strategi nak kena buat ni. Elok tengah blur-blur tu kan, tengok macam mana nak buat ni. Allah, 4,000 RO lah, 7,500 RO lah. Tiba-tiba Mak Ayam pun datang. Bam. Sesi kedua Mak Ayam pula cerita strategi macam nak buat tam. Mak Ayam punya training semalam dengan booklet dia tu, ya Allah. Itu rahsia besar tu kita dapat semalam. Dan Ainul yakin dan aku yakin tu, masa dia tunjukkan sesuatu tu, kita nampak kan, ya Allah, macam nak menangis lah tengok. Mak Ayam share sesuatu yang kita tak boleh share lah kat luar, dah pegang amanah kan. Masya Allah. Apa tu? Apa dia panggil tu? Mak huge bonus. La ilaha illallah. In 1 month. Sekian-sekian banyak. Masya Allah, tabarakallah. Itulah masuk. Only special for people yang hadir semalam. Itulah. Macam Ustazah Haji cakap semalam. Ramai je yang qualify. Tapi nak make it happen datang kat situ. Itu rezeki. Kan masuk? Rezeki bila Allah pilih kita dapat pergi semalam. Memang tak selesa. Sebab hari bulan Ramadan, kita nak cari barang untuk beli baju raya. Tak apa, postpone dulu. Postpone dulu semua. Dapat kat momen semalam tu. Saya rasa memang dalam sejarah kot. Dah lama tak ada offline berkumpul. Memang paling ramai lah. PT-nya, MT-nya. Semualah saya jumpa kat situ. Bergambar belaka. Alhamdulillah sampai hajat. Jumpa semua. Dengan maksud highest energy semalam. Masya Allah, tabarakallah. Macam mimpi maksud. Tapi yang pentingnya, Alhamdulillah. Inilah momentum dia. Momentum nak masuk 10 malam akhir ni. Saya nak share juga sesuatu yang untuk semua, sebab semalam ada Ustaz Zakaria share. Ni untuk kebaikan semua. Apa kita nak buat untuk menghadap 10 malam akhir ni? Dia ada kiraan dia masuk. Berdasarkan hadis Sayyidatina Aisyah, ada hadis daripada pengalaman para sahabat. Kalau Ramadan kita bermula dengan hari Ahad, dia target sekitar 27-29. Dan di antara 27 dan 29 tu, hari 27 ni jatuh pada malam Jumaat. Jadi 2 malam ni, bukan kata malam-malam ganjil lain kita tak pulun. Maksudnya 2 malam ni, saya nak menyuruh pada semua sahabat syurga saya yang ada dalam sesi ni, bangkit seawal 2.30 pagi. Bangkit seawal 2.30. Waktu-waktu ni dia kata macam ni. Ustaz tu beritahu, kalau kita nak dapatkan malam Al-Qadar tu, memang semua orang akan dapat. Dari segi masa. Maknanya, daripada maghrib berjemaah, isyak berjemaah, subuh, tarawih, itu dapat. Semua orang dapat. Tapi pada momen apa? Ni momen ni bila malaikat Jibril turun. Ini maksud saya naik bus bam, maksud dengar cerita ni. Dia kata, kalau kena pada waktu ketika tu, kita baru angkat tangannya masuk. Berjujuran air mata akan keluar. Tak sempat nak berdoa. Kita akan datang satu rasa apabila kita didekati dengan para malaikat. Ini yang kata, yang waktu momen special ni, dia tak ada dah pukul 5 lebih tu dah tak ada. Dia memang pada waktu tu. Memang kena mujahadah, bangun 2.30, 4.30. Itulah momen dia yang kita kena cari. Dan bagi lelaki, pergi iktikaf di masjid ataupun surau masuk. Dia kata insya-Allah, berdasarkan pengalaman orang-orang alim ni, tarikh-tarikh yang mana pengalaman ni insya-Allah memang tepat. Cumanya dah dapat tu diam-diam lah. Dah dapat diam-diam, jangan cerita kat orang. Okey, so 2.30, 4.30
Itulah waktunya tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun tak tahu apa tu. Ingat, okey, boleh lah santai-santai. Tak boleh, no. Kalau betul-betul nak kejar Lailatul Qadar, waktu momen yang malaikat duduk sama-sama tu, bila kita rasakan macam, dia kata naik bulu roma, kita boleh menangis tu, walaupun perempuan period boleh. Dia bila kata Qiyamul Lail tu, boleh, kita kena, dia kata jangan sampai kita letih, jangan sampai kita bosan. Maksudnya apa? Maksudnya baca Quran, zikir, tafakur, berdiri semayang, begitu. Jadi variasikan, bukan mengejar numbers. Kita pulun 12 rakaat, 20 rakaat, bukan macam tu sampai letih, penat gitu, tidak. Tenang-tenang, ada masa relax sekejap. Kalau boleh, dia kata, ustaz dia kata keluar. Dan kita kena sukat keadaan tu. Kalau kita jaga malam-malam sekarang ni, ini dia kata, macam mana boleh ulama'-ulama' dulu boleh tahu, oh, hari ni suhu dia tak berapa panas, tak berapa sejuk. Kalau duduk dalam bilik aircon, maksudnya tak rasa tu. Temperature tu sama je tu. So memang kena keluar rumah, jenguk sikit, tengok suasana tu. Ada orang yang dibukakan hijab, memang sungguh. Ada kisah di Patani, ada satu ulama' tu, memang bila dia cabut serban dia letak kat bawah, kat pokok. Lepas tu masuk, dia tak sedar yang dia tertinggal serban dia tu dekat pokok tu. Dia pergi balik, pokok tu ni, serban ni kat atas atap, kat atas tinggi, pokok tinggi, maknanya pokok tu sujud. Semalam Al-Qadar tu. Dia punya serban tu atas pokok tinggi, tadi kat bawah. Nak ceritakan, tu famous cerita tu kat Patani. Maksudnya adalah benda tu berlaku, cuma kita je tak dapat. Sungguh air laut laut masin jadi manis. Tapi air jadi tawar. Cuma kita tak adalah laut kat sini masuk. Kita tak adalah laut. Tapi memang sungguh akan berlaku kejadian yang macam ni. Dan memang kita akan rasakan. Dia kata umpamanya, daripada banyak-banyak malam, Jibril lah turun dah. Jibril tak turun dah. Malaikat yang menyampaikan wahyu setiap para anbiya. Bayangkan. Malaikat yang bertalaki, yang bertadarus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua kepada segala malaikat akan turun pada malam tu, dan momen tu ada masa tu je. Bila dia tu datang tu, maknanya masuk kita, apa hajat kita, insya-Allah dia macam umpama, okey, lulus lebih kurang macam tu lah istilah dia. Jadi mintalah benda-benda kebaikan. Kalau benda-benda dunia sekalipun, kita mesti kaitkan kepada akhirat juga. Contoh nak naik pin kerana apa? Nak naik pin minta lah masa tu. Dan yang paling penting, jangan lupa Allahumma innaka afuwun karim. Dia kata biar benda tu doa daripada hati. Biar doa pada hati. Bila kata tafakur tu, saya tanya ustaz tu nak cakap benda, nak buat apa tafakur ni ustaz? Tafakur ni kita muhasabah diri je. Kita kenangkan balik, ya Allah, aku ni dulu gini-gini, ya Allah, aku ni dulu gini-gini, ya Allah. Ataupun just mensyukuri je nikmat, ya Allah, banyaknya nikmat yang kau bagi, ya Allah, aku tak minta kau bagi, ya Allah tu. Kita just dengan Allah, kita just cakap aja dalam hati tu, sampai mengalir-ngalir berjurai. Dia kata hari-hari yang tidak Lailatul Qadar ni, momen tu, kita press nak mencuba nangis, tak mau keluar air mata tu maksud. Dia macam kita paksa nak nangis, tak keluar air mata. Tapi malam Al-Qadar, momen-momen tu dia kata memang akan macam empangan air yang pecah. Boom, dia keluar tu nangis, tak tahu apa benda, tak tahu perasaan yang haru, yang kata sangat mendalam. Gitulah maksud. Jadi saya excited sangat nak cerita ni sebab daripada momentum semalam tu 5K press talk, lepas tu tazkirah malam tadi, saya lari juga balik. Mujur saya lari balik tu, rupanya ada sesuatu yang Ustaz Zakaria tu nak sampaikan. Allahu Akbar. Jadi saya doakan semua yang ada kat sini, sahabat-sahabat syurga saya kat sini, moga-moga tuan-tuan dibangkitkan 2:30 pagi, bukan lewat pada tu, kita cuba bangun awal. Maksudnya kena tidur awal, jangan makan terlalu banyak, nanti memang tak boleh nak bangun. Jangan buat benda-benda lara malam-malam. Dia tidur cepat, macam Ustaz Man suka tidur cepat. Malam-malam yang kita target 27-29 ni, rancang perjalanan nak balik kampung sekalipun. Ustaz tu kata kalau dalam travel pun terpaksa dalam kereta pun, bawa je zikir dalam kereta tu. Baca je apa-apa, zikir ke, malam-malam raya pun takbir ke, buatlah apa-apa. Jangan biarkan kosong waktu-waktu ni, 27-29 terutamanya, insya-Allah. Okey? Okey Pak Zul. Terima kasih.
Alhamdulillah kan. Seronok kita belajar satu kelas, dapat banyak ilmu, masya-Allah kan, luar biasa. Seronok kawan dengan apa ni, Ustaz Salahuddin ni kan, luar biasa sangat. Allahu Akbar. Allah izinkan baru-baru ni kita sama-sama satu kelas dekat dalam master class kat Gopeng, masya-Allah kan. So maksud harapkan apa ni, kita dapat bersama-sama dengan Coach Salahuddin untuk bacakan doa penutup untuk majlis ilmu kita pagi ni. InsyaAllah hari Rabu nanti kita jumpa lagi. Boleh ya? Sekarang masih Boleh. Silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تغفيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر وبلغنا ليلة القدر وبلغنا ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله منكم.